A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Aina Amirah binti Ayub, Rakam Talabah 0607 InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan terangkan serba sedikit mengenai tajuk tugasan kami, iaitu Jam'u baina solatain fi safar, yang bermaksud menjamakkan dua waktu solat ketika bermusafir. Baiklah, pertamanya saya akan terangkan sedikit pengenalan bagi tajuk ini. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Yang bermaksud, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Dalil ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah SWT tidak sesekali membebankan umatnya dalam perihal yang melibatkan hukum hakam yang telah disyariatkan dalam Islam. Bahkan Allah SWT sebaik-baik penolong dan pemberi nikmat sentiasa membantu hambanya, sentiasa memudahkan urusan hambanya dalam kesusahan, khususnya dalam perkara yang melibatkan ibadah seharian, agar ia dapat diterima dan mampu ditanggung oleh hambanya. Musafir atau safar, umumnya kita tahu bahawa perjalanan seseorang menuju ke sesuatu tempat yang melebihi dua marhalah. Musafir, walau dengan apa tujuan sekalipun, ia akan memberi kesusahan kepada kita. Contohnya, dalam perjalanan jauh, kita pasti akan merasa lelah, letih, hilang tumpuan dan juga kesenangan. Maka di sini Allah SWT telah memberi banyak kemudahan dalam perkara yang melibatkan hukum hakam agamanya. Khususnya dalam bab solat, iaitu adanya disyariatkan rukhsah solat ketika bermusafir. Seterusnya kita akan lihat pula kepada pengertian rukhsah dan juga jamak. Rukhsah dari segi bahasa bermaksud mudah, manakala dari segi istilah pula bermaksud hukum yang disyariatkan disebabkan oleh adanya sesuatu keunzuran yang berat sebagai pengecualian dari hukum asal yang menyeluruh, iaitu azimah, yang mana ia menghendaki larangan serta dibataskan kepada kadar yang perlu. Mudahnya, rukhsah ini adalah sesuatu kemudahan yang dianugerahkan oleh Allah SWT bagi memudahkan kita melakukan ibadah disebabkan adanya keunzuran. Jamak dari segi bahasa bermaksud menghimpunkan ataupun mengumpulkan, manakala dari segi istilah pula bermaksud menghimpunkan dua waktu solat dalam satu waktu. Sebagai contoh, menghimpunkan solat maghrib dan solat isyak dalam satu waktu antara dua waktu itu, ataupun solat zuhur dan solat asar dihimpunkan dalam satu waktu antara waktu zuhur maupun waktu asar. Pengertian mengenai jamak juga boleh dilihat dalam hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati az-zuhri wal 'asri idza kana 'ala zuhri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya'i. Yang bermaksud, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan waktu salat zuhur dengan asar ketika baginda bermusafir dan menjamakkan waktu maghrib dengan isyak. Rawahul Bukhari. Jelas di sini bahawa Allah mensyariatkan untuk jamak solat bagi memudahkan urusan kita ketika bermusafir. Seterusnya kita akan lihat jenis solat jamak. Baiklah, solat jamak ada dua jenis. Yang pertama, jamak takdim dan yang kedua, jamak takhir. Jamak takdim ini adalah di mana kita menghimpunkan solat pada waktu yang pertama. Contohnya, kita mengumpulkan ataupun menjamakkan solat asar dalam waktu zuhur. Manakala jamak takhir pula adalah kita menjamakkan atau menghimpunkan solat kita pada waktu yang kedua. Contohnya, kita menghimpunkan waktu zuhur yang mana merupakan waktu yang pertama dalam waktu yang kedua, iaitu dalam waktu asar. Jadi kita akan solat pada waktu asar sekali jamakkan dengan waktu zuhur. Jadi itulah serba sedikit mengenai pengenalan bagi tajuk jamak baina solatain fi safar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizatul Adibah binti Ilyas, nombor matrik 060779. Baiklah, saya akan menerangkan tentang mahallul ittifaq, iaitu tempat yang disepakati ataupun perkara yang disepakati.
لقد اتفق الفقهاء على أن جمع التقديم بين الظهر والعصر سنة يوم عرفة. Maksudnya, para ulama telah bersepakat bahawa jamak takdim antara zuhur dan asar adalah sunat di hari Arafah. Wa anna jamak ta'khir bain al-maghribi wal isya'i sunnah fil Muzdalifah ba'da nuzul min Arafah. Maksudnya, dan jamak takhir pula antara maghrib dan isyak sunat di Muzdalifah selepas turun daripada Arafah. وفيما عدا هذين الموضوعين فقد حصل خلاف بين الفقهاء في جواز الجمع. Dan dianggap pula dua tajuk ini iaitu jamak takdim dan jamak takhir yang disebutkan tadi terdapat perbezaan pendapat di antara ulama sama ada dibolehkan jamak ataupun tidak. حيث ذهب إلى جوازه مطلقا جمع تقديم أو تأخير بين الظهرين أو بين العشاءين كثير من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وابن عمر وطاووس ومجاهد وأبو ثور. Maksudnya, ada yang mengatakan bahawa boleh secara mutlak untuk jamak takdim sahaja dan ada juga yang mengatakan bahawa jamak takhir sahaja untuk zuhur, asar dan maghrib isyak. Ianya adalah pendapat daripada sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Tawus, Mujahid dan Abu Thur. Baiklah, seterusnya. والدليل على جواز الجمع بين الصلاتين ما أخرجه الشافعي في مسنده عن جابر في حجة الإسلام قال: فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصل ظهري ثم أقام بلال فصل لعصري. Maksudnya di sini, di dalam sebuah hadis yang panjang tentang turutan perjalanan haji Nabi, yakni ketika baginda sedang menuju ke Arafah, baginda berhenti lalu berkhutbah. Kemudian selepas itu azan zuhur berkumandang, kemudian iqamat lalu baginda bangun untuk solat zuhur. Kemudian iqamat sekali lagi dan baginda pula solat asar tanpa ada sebarang solat sunat di antara dua solat tersebut. Kemudian yang terakhir, wa ajma'al ulama ala adamu jawazi jam'u subhi ila ghairiha. Iaitu para ulama juga bersepakat bahawa tidak boleh menggabungkan solat subuh dengan mana-mana solat yang lain. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syarika binti Syafri, nama metrik 060781. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit berkaitan al-jam'u baina salatain fi safar, iaitu menggabungkan dua solat semasa musafir. Yang pertama, mahallul ikhtilaf, iaitu tempat berlakunya perselisihan. Keizinan untuk menggabungkan dua solat semasa dalam perjalanan yang musafir bukanlah perkara yang disepakati di antara para fuqaha, sebagaimana mereka yang mengatakan bahawa ia dibenarkan telah mempertikaikan alasan berkaitan keizinan ini. Oleh itu, mereka berselisih pendapat dalam mengumpulkan di selain dua tempat ini, maka jumhur membenarkan walaupun terdapat perbezaan di antara mereka di tempat yang dibolehkan dengan yang tidak boleh. Dan Abu Hanifah dan para sahabatnya menghalang dengan melancarkan dan mereka berselisih pendapat dalam syarat sah berhimpun. Yang kedua, sebab ikhtilaf, iaitu sebab berlakunya perselisihan. Yang pertama, perselisihan pendapat mereka mengenai tafsiran kesan yang diriwayatkan tentang jamak dan menyimpulkan daripadanya kemudian jamak kerana semuanya adalah perbuatan dan bukan perkataan. Dan tindakan disentuh oleh kemungkinan lebih daripada menyentuh lafaz. Dan yang kedua, mereka juga berbeza dalam membetulkan sebahagian daripada mereka, yakni Hanafi menetapkan bahawa perawi tidak boleh bertindak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dan tidak boleh bertentangan dengan analogi dan prinsip umum, lebih-lebih lagi jika perawinya bukan ahli hukum. Yang ketiga, mereka juga berbeza pendapat dalam kesahihan analogi berkaitan perkara ini kerana terdapat tiga sebab. Dan terakhir, iaitu yang keempat, perbezaan berlaku kerana dalil yang bercanggah. Bukti mungkin bercanggah dengan percanggahan yang jelas. Jadi percanggahan ini mesti ditangkis dan para fuqaha dan fundamentalis berbeza dalam kaedah pembayaran. Jadi majoriti berpendapat bahawa ia boleh digabungkan dengan cara yang boleh diterima sebagai penyesuaian. Dan jika tidak mungkin, maka diutamakan salah satu daripada dua dalil itu sama ada melalui sanad, jalan matan atau nas larangan atas nas suruhan. Sekiranya pemberatan tidak dapat dilakukan, maka akan digugurkan dua bukti itu dan digunakan bukti lain yang lebih rendah darajatnya. Sekian daripada saya, wallahu a'lam. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diri Nurliana bin Husin, nama matrik 060792. InsyaAllah pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan topik solat jamak, iaitu al-mabhut tsani. يجوز عند الجمهور غير الحنيفة الجمع بين الظهر والعصر تقديمه في وقت الأولى وتأخيره في وقت الثانية والجمعة كالظهر في جمع التقديم وبين المغرب والعشاء تقديم وتأخيرا أيضا في سفر طويل كما في القصر 89 كيلومتر. اتفق المجيد الجمع تقديمه وتأخيره على جوازه في أحوال ثلاثة هي السفر والمطر ونحوه من الثلج والبرد والجمع بعرفة ومزدلفة. Maksudnya, menurut jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi, harus sebenarnya untuk menjamakkan solat seperti jamak takdim, solat zuhur dan asar pada waktu yang pertama, dan jamak takhir, zuhur dan asar pada waktu yang kedua, dan pada hari Jumaat, jamak takdim pada waktu zuhur, dan antara maghrib dan isyak, jamak takdim atau takhir, yang mana syaratnya adalah sama dengan syarat yang membolehkan untuk kita qasar solat, iaitu 89 km. Dan juga ada 3 sebab yang membolehkan seseorang itu solat jamak. Yang pertama, bermusafir. Yang kedua, hujan ataupun salji ataupun sejuk yang tersangat sejuk. Dan seterusnya, jamak bila berada di Arafah dan Muzdalifah. أولاً القائلين بجواز الجمع في السفر، فإن المالكية حكمه أنه رخصة قد تكون سنة أو مندوبة أو جائزة أو مكروهة أو خلاف الأولى. أسبابه 6. السفر المباح ولو قصيرا إذا كان برا لا بحر قصر للرخصة على موردها والمطار العصير والتين مع الظلمة خضرا والمريض مطلقا ووجود الحاج بعرفة ووجوده بمزدلفة. وللجمع 3 صور، يعني جمع التقديم والجمع التأخير وجمع صورة. يجوز جمع التقديم لمسافر سفر مباح ولو دون مسافة للقصر إذا انزل بعد الزوال ونوى النزول بعد الاصفرار، وإن جالس راكبا آخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله، وإلا ففي وقتهما كمن لا يثبت نزوله. والمغرب والعشاء تقصر في الظهر والعصر ويشرط أن ينوي الإمام بالإمامة والنية بالجمع. Okey, bagi mazhab Maliki, jamak ni adalah satu rukhsah. Ia boleh jadi harus, sunat, makruh ataupun bertentangan dengan pertama tadi. Jadi sebab untuk solat jamak ni ada 6. Bermusafir, ataupun jika melalui jalan darat dan bukan jalan laut, hujan yang lebat dan lumpur serta gelap, dalam keadaan yang sakit, dan ketika jemaah haji berada di Arafah dan juga berada di Muzdalifah. Okay, jadi solat jamak ni ada 3 bentuk, iaitu jamak takdim, jamak takhir, dan yang terakhir adalah jamak al-suri. Okay, seterusnya Ibn Syafi'iyah يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما في السفر الطويل. وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وابن عمر وابن عباس وأبو موسى ومعاذ بن جبال وجابر بن سمرة. وإن كان صائرا فتأخر الأولى أفضل وإلا فعكس. وشرط التقديم البدء بالأول والموالاة ونية الجمع، وإن جمع ولم يرتحل لم تبطل الثانية على الأصح. Okey, menurut mazhab Syafi'i, harus untuk menjamakkan solat, 2 solat itu antara solat zuhur dan asar dalam satu waktu, dan menjamakkan solat maghrib dan isyak dalam satu waktu, dalam satu perjalanan yang panjang. Dan daripada Sa'id bin Abi Waqqas, daripada Sa'id bin Zaid, daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, daripada Abu Musa dan daripada Mu'az bin Jabal, daripada Jabir bin Samrah, jika dia berjalan kaki, maka menjamakkan pada waktu yang kedua itu adalah lebih baik, dan begitu juga sebaliknya. Dan syarat jamak takdim adalah niat pada mulanya dan juga berterusan. Sekiranya dia tidak bermusafir, maka yang kedua itu adalah tidak batal dan ianya sah. وإن الحنبلي يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في طويل السفر دون قصيرة، وفي وجهه يجوز في القصير أيضا. ذكره الشيخ أبو الفرجي ويجوز جمع التقديم والتأخير في 8 حالات، ويشرط لصحة الجمع والتقديم النية عند الأولى والموالاة ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء وإقامة. Okay, mazhab Hanbali pula, dia menyatakan harus untuk menjamakkan solat ini antara zuhur dan asar dan maghrib dengan isyak dalam perjalanan musafir yang panjang, dan juga harus juga dalam perjalanan safir yang pendek, dan diharuskan untuk solat jamak ini dalam 8 situasi. Dan syarat untuk menentukan kesahan satu solat jamak itu adalah berdasarkan niat pada awalnya dan berterusan, dan tidak boleh dipisahkan antara 2 solat itu kecuali untuk berwuduk dan iqamah saja. Seterusnya istadillu bima ya'ti min as-sunnah wahid. فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري والمسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ثاني، وفي رواية أخرى للحديث عند مسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. Okay, pertama, antara hadis yang daripada Anas yang disepakati dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bermaksud seandainya Rasulullah bermusafir sebelum matahari terbenam, baginda akan menunda waktu zuhur sehingga tiba waktunya pada waktu petang, kemudian diturun dan menggabungkan kedua solat, iaitu solat zuhur dan asar. Dan kedua,
Dalam riwayat hadis lain yang menurut Muslim, sekiranya dia ingin menggabungkan dua solat ketika dalam perjalanan, dia akan menangguhkan solat zuhur hingga masuk waktu solat asar, kemudian menggabungkan keduanya. Al-Thalith, hadis Ibn Abbas, kharajahu Malik wa Muslim qala, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في خوف ولا سفر. رابعا، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن أقرمة عن كريم عن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركبوا، وإذا لم تزغ له في منزله صار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب وهو في منزله جمع بينهما وبين العشاء، وإذا لم تهن له في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما. Mungkin tiga bermaksud hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Malik dan Muslim, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat zuhur dan asar bersama-sama dan matahari terbenam dan solat asar bersama-sama tanpa rasa takut atau bepergian. Yang keempat, daripada Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas daripada Ikrimah dari Karib, bahawa Ibn Abbas berkata, "Mahukah aku memberitahumu tentang doa Rasulullah ketika dalam perjalanan?" Kami menjawab, "Ya." Dia berkata, seandainya matahari menyinari di rumahnya, dia akan menggabungkan solat zuhur dan asar sebelum menunggang kuda. Dan jika ia tidak terbenam tengah hari di rumahnya, dia akan berjalan sehingga waktunya telah tiba. Dan pada waktu asar, dia akan berhenti dan menggabungkan solat zuhur dan asar. Dan jika maghrib datang untuknya dan dia berada di rumahnya, dan digabungkan antaranya solat maghrib dan isyak. Dan jika masanya tidak tiba di rumahnya, dia menunggang sehingga tiba waktunya, kemudian dia berhenti untuk menggabungkan solat maghrib dan isyak. Khamisan, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina as-salah fi safratin سافرناها في عزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته. Seterusnya, ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به ركب السيارة في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء. Okey, kelima daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan solat dalam perjalanan kami menempuhi perang Tabuk. Baginda menggabungkan solat zuhur dan asar dan solat maghrib dan isyak. Jadi Sa'id bin Jubair rahimahullah ni dia berkata kepada Ibn Abbas, apakah menyebabkan baginda berbuat demikian? Dia berkata, baginda tidak mahu memalukan bangsanya. Seterusnya hadis yang ke-6, daripada Ibn Umar, diriwayatkan daripada kedua-dua syekh tersebut, katanya, aku melihat Rasulullah yang ketika bermusafir bersamanya, dia menunggang dalam perjalanan dan dia menangguhkan solat maghribnya dan menggabungkan solat tersebut dengan solat isyak. Seterusnya dalil jamu takhir Ibn Umar bahwa annahu istaghisu ala ba'd ahlihi fajada bihi as-sayr فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إذا جد به السير. Seterusnya dalil jamu takhir ma rawa Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتهل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتهل بعد زيغ الشمس صلي الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتهل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتهل بعد المغرب أجل العشاء فصلىها مع المغرب. Okey, apa maksudnya daripada Mu'az bin Jabal, Nabi pernah dalam perang Tabuk, jika baginda bermusafir sebelum matahari terbenam, baginda akan menangguhkan solat maghrib sehingga waktu isyak dan baginda akan menjamakkan kedua solat tersebut. Dan jika baginda melakukan perjalanan selepas matahari terbenam, maka baginda akan menyegerakan solat isyak di dalam waktu solat maghrib dan menjamakkan kedua-dua solat tersebut. من المعقول استدلوا أيضا بالاستنباط من صورة الجمع المتفق عليه، فقالوا من الواضح أن الجمع بعرفة ومزدلفة سببه احتياج الحجاج إليه لاشتغالهم بالمناسك، وهذا المعنى موجودا في كل أسفار لتحقيق الاشتغال فيها. ولما نعهد في الشرع أن الخصوص الفسق دخل في ثبوت الترحيز، وإنما الذي أحدناه ثبوت الترحيز في الأسفار المباحة كالقص والفسق لمسكن المشقة، فليثبت الجمع في صورة النزاع لتحقيق الربط. القياس في ذلك وهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة ومزدلفة، يعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك، فيقال مثلا صلاة وجبت في سفر فجازوا أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة ومزدلفة. Okay, maksudnya perhimpunan di Arafah dan Muzdalifah ni ialah disebabkan oleh keperluan jemaah haji, kerana di sana mereka sibuk beribadah dan di situlah Allah memberikan rukhsah kepada mereka untuk menjamakkan solat dua solat dalam satu waktu. Contohnya solat zuhur dan asar dan solat maghrib dan isyak, dan disandarkan kepada itulah rukhsah untuk orang-orang yang bermusafir dan dalam keadaan tertentu untuk menjamakkan solat mereka. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nurul Aini binti Ahmad Nasir, nombor matrik 060824. Baik, saya akan meneruskan lagi perkataan iaitu mabahis as-saniyan al-qailaini bi mana'i al-jama' fi safar, iaitu pendapat ataupun kata-kata daripada berkenaan menegahnya solat jamak ketika bermusafir ataupun dalam perjalanan. Okey, baik, mari kita lihat pendapat daripada siapa, iaitu qaul al-Hanafiyah wala yajma'u indana fi safar bermakna an yusalli asar ma'a zuhri fi waqti ihdahuma wal maghrib ma'a isya kazalika khilafan asy-Syafi'i, iaitu mazhab Hanafi yang mana tidaklah digabungkan solat iaitu ketika dalam perjalanan atau juga bermusafir, dalam arti kata solat secara jamak takdim, iaitu dengan melewatkan solat zuhur dengan melaksanakannya pada akhir waktu dan melaksanakan solat asar pada awal waktu, begitu juga waktu maghrib dan juga isyak yang mana bertentangan dengan Syafi'i. Wa ajabu amma rawa min akhbar fi zalika bi anna allazi waqa'a jama' surah wa huwa annahu akhir maghrib misal ila akhir waqtiha wa ajalu isya fi awal waqtiha kaza fi fath, iaitu yang mana mereka menjawab apa yang diriwayatkan, iaitu berlakunya satu perhimpunan yang mana ia melambatkan waktu maghrib misalnya hingga akhir waktunya dan menyegerakan berpuasa pada awal waktunya. Baik, yang seterusnya istadillu, iaitu mereka bersandarkan kepada yang tiga perkara, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah dan yang ketiga Qiyas. Baik, mari kita lihat min Al-Quran, iaitu yang pertama qauluhu ta'ala hafizu ala salawati was salati wusta ay fi mawaqitiha, iaitu firman Allah SWT, iaitu peliharalah solat dan solat pertengahannya, iaitu pada waktunya. Baik, yang kedua qala ta'ala inna salata kanat 'ala mu'minina kitaban mawquta wa wajhu ad-dalil fi hatai al-ayataini karamiyatay an mawaqit as-salat wa mawaqit al-muhtadidat la yajuzu ikhrajuha fi waqtaha fi syai' min ahwal. Itu yang kedua, firman Allah SWT, itu sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman untuk diwajibkan orang-orang yang beriman yang tertentu pada waktunya. Jelas bahawasanya kat sini daripada kedua-dua dalil yang mana wajib ke atas orang yang beriman melaksanakan solat pada waktu yang telah ditetapkan dan dilarang menyimpang daripada waktunya dalam apa jua keadaan. Baik, yang seterusnya iaitu minas sunnah. Yang pertama, qad rawa an Ibnu Abbas anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jam'u baina salatayn min khairi uzuf faqad ata min abwa al-kaba'ir, iaitu yang hadis yang di mana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, iaitu siapa yang menggabungkan dua solat tanpa uzur maka ia telah masuk ke dalam salah satu dosa besar. Baik, yang mana wajhu ad-dalalah iaitu an hazihi salawat arafat muqiddahu wa aqwadiha bi dalail maqtu biha min kitab wa sunnah wal mutawatir wa ijma' fala yajuzu bi ghairiha an aqwadiha bi darab min istadillah atau biqaba al-wahid, yang mana dalil ini mengatakan solat ini diketahui yang mana ia telah ditentukan waktunya menurut dalil yang utama dari kitab, iaitu Al-Quran, Sunnah, Mutawatir dan juga Ijma', maka tidak boleh mengubahnya dari waktunya dengan semacam sesuatu yang dapat istimbat ataupun sesuatu berita, satu perkabaran. Yang kedua, wa qala Ibnu Mas'ud fi rawiya asy-syaitan wa lazi la ila ghairihi ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salat faqad ila li waqtiha ila salatain jama' baina zuhur wa asar bi Arafah wa baina maghrib wa isya bi jama'ai bi Muzdalifah. Yang mana hadis yang kedua iaitu daripada Ibnu Mas'ud yang kata, menurut apa yang diriwayatkan oleh dua syekh, Rasulullah tidak ada solat yang selain melainkan waktunya kecuali dua solat yang mana menggabungkan solat zuhur di Arafah dan antara maghrib dan isya bersama-sama, iaitu di Muzdalifah. Okay, baik, yang ketiga iaitu dalam fi sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat li ghairi waqtiha ila jama' fa innahu jama' baina maghrib wa isya bi jama' wa salat as-subh fi qabla waqtiha. Baik, yang hadis yang ketiga ini iaitu bermaksud dalam dua hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mana ia berkata, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat selain pada waktunya kecuali baginda menggabungkannya, kerana baginda menggabungkan solat maghrib dan juga isyak bersama-sama, serta baginda juga solat subuh pada keesokan harinya, iaitu sebelum pada waktunya. Okay. Dan yang keempat, wa ma fi Muslim min hadis Lailatul Ta'ris annahu sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi an-naum tafrid innama tafridu fi yuqaza an yu'aqqar
solat hatta yadkhulu waqtu solat yu'akhkhar. فيعارض ما فيه حديث الناس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جعل به يصير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين عشاء حين يغيب الشفق. Iaitu yang keempat ini yang mana ada di dalam Muslim daripada hadis, iaitu mengatakan daripada hadis Lailatul Taqris, iaitu mengatakan bahawa Rasulullah SAW tiada yang berkata itu berkaitan dengan tiada kelalaian dalam tidur, yang mana Rasulullah SAW menunda waktu zuhur hingga pada awal waktu petang, dan juga untuk bersama mereka, dan juga menangguhkan waktu maghrib sehingga bersama dengan solat isyak, iaitu pada senja yang terakhir. Baik, yang seterusnya bidang qiyas, iaitu bincang ma'suri wa huwa an yu'aqqal zuhur ila akhir waqtiha, yang mana daripada qiyas, iaitu yang mengatakan jamak asuri, yang mana ia kita menundakan ataupun kita melaksanakan solat zuhur pada akhir waktunya, dan wa yaj'alu asru fi awal waqtiha, dan mana solat asar pada awal waktunya, wa yusalli fi awal waqtiha, okey, dan sembahyang pada awal waktunya, wa kadzalika maghrib wa isya, begitu juga maghrib dan juga isya, yang mana yu'akhkhar maghrib ila akhir waqtiha fa yusalli qabla an yaqibu syafiq, iaitu yang mana menyegerakan, iaitu ataupun yu'akhkhar, iaitu menanggung ataupun melewatkanlah solat maghrib sehingga pada waktunya, dan solat sebelum habis pada waktunya. وذلك آخر وقتها يصلي isya fi awal waqtiha hina yaqulu fahaza jama' bainahuma, yang mana solat isya pula ia dilakukan pada awal waktunya sehingga terbenam senja, dan juga yang mana ia menjamak kedua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fatin Razila binti Azizi. Rakam talabah 0607991. اليوم سأقدم لكم عن الموضوع رد الأدلة المانعين لجمع في السفر على أدلة المجيزين. أن حديث أنس حديث صحيح. Sesungguhnya hadis Anas ni adalah hadis yang sahih. Hadis Ibnu Umar hadis sahih. Begitu juga dengan hadis Ibnu Umar adalah hadis sahih. Lakin ma ja fihi ma min tasrih bi jam' at-ta'khir mahmud ala al-jam' as-suri. Tapi apa yang dimaksudkan dengan hadis tersebut ialah gambaran jamak ataupun dikenali sebagai jamak as-suri. Wa huwa an tu'akhir salatu zuhri, yang mana jamak suri ni melewatkan solat zuhur, wa tu'ajjil salatul asri, mengawalkan solat asar, wa tu'akhir salatul maghrib, melewatkan solat maghrib, wa tu'ajjil salatul isya wa inama qulna kadzalik, dan melewatkan dan mengawalkan solat isya. ويؤيد الحمل على الجامع السوري تصريح بعد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا الجامع مسلم. Ia juga disokong oleh beberapa hadis dalam menggambarkan jamak suri ini. Antaranya man rawi an Aisyah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu kana yuakhir al-zuhri wa yu'ajjil al-asri wa yuakhir al-maghrib wa yu'ajjil al-isya fi as-safar. Hadis daripada Aisyah ini menyebut bahawa sekiranya Rasulullah SAW hendak bermusafir, baginda akan melewatkan solat zuhur dan mengawalkan solat asar, melewatkan maghrib dan juga mengawalkan solat isya. وكذا يقال بالنسبة لما ورد في حديث ابن عمر من التصريح بسمع إذا غاب الشفق. Iaitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar telah menentukan jamak sekiranya hilangnya syafaq. Syafaq ini bermaksud satu barisan pada waktu maghrib. ويمكن أن يقال من ناحية أخرى بأن الشفق نوعان أحمر وأبيض. Maksudnya terdapat dua jenis syafaq, iaitu ahmar merah dan juga abyad putih. ويحتمل أنه جمع عند غياب الشفق الأحمر فتكون المغرب في وقتها على من يقول الشفق هو أبيض، وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول الشفق هو أحمر. Para ulama berbeza pendapat mengenai erti syafaq ini kerana pada dasarnya syafaq memiliki dua makna, iaitu merah dan juga putih. Adapun beberapa ulama yang berbeza pendapat, di antaranya adalah pendapat pertama, syafaq adalah warna merah. Ini pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i dan yang lainnya yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Ibn Abbas. Pendapat kedua, syafaq adalah warna putih. Ini riwayat daripada Anas, Abu Hurairah
dan juga Nu'man bin Bashir. Pendapat ketiga, syafaq dalam bahasa Arab mempunyai dua makna yang berbeza, iaitu warna merah dan juga warna putih. Ada pun pendapat yang dipakai kebanyakan ahli ilmu falak bahawa syafaq adalah warna merah, kerana dalam riwayat Daraqutni disebutkan dari hadis Ibn Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, saya telah membaca kitab asli Ahmad bin Amr bin Jabir al-Ramli dengan tulisannya telah menceritakan kepadaku Ali bin Abdul Ashamat, diceritakan oleh Harun bin Sufyan, diceritakan oleh Atik bin Ya'qub, diceritakan oleh Malik bin Anas dari Nafi dan dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, Al-Syafaq adalah merah. Ketika Al-Syafaq hilang, maka wajib melaksanakan salat. Ma warada fi hadis Mu'az wa Ibn Abbas fala hujjatun fi nazaran mut'anun ala ulama fi hadisi anna li hufaz wa qad nubila Asy-Syaukani fi hadis Mu'az khamsata aqwal. Hadis daripada Mu'az ni dan juga Ibn Abbas tak boleh dijadikan hujah kerana telah menjadi kritikan kepada ulama hadis. Syaukani telah menukilkan bahawa terdapat 5 pandangan mengenai hadis ini. Ahdaha annahu hasan gharib qaluhu at-Tirmizi. Yang pertama, Tirmizi menyebut sebagai hadis yang gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Thani annahu mahfuz sahih qalahu Ibn Hibban. Yang kedua, Ibn Hibban menyebutnya sebagai hadis yang mahfuz sahih, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah daripada dalam keadaan bercanggah dengan perawi yang thiqah. Salis annahu munkar qalu Abu Daud. Yang ketiga, Abu Daud mengatakan hadis tersebut ialah hadis munkar, iaitu hadis yang terdapat dalam sanadnya perawi jelek kesilapannya atau sering lalai ataupun jelas kefasikannya. Rabi' annahu munqati' qalu Ibn Hazm. Yang keempat, Ibn Hazm menyebutnya sebagai hadis yang munqati', iaitu sebuah hadis yang tidak bergabung sanad, yang terputus sanad, atau dalam makna lain berlaku keguguran dalam sanad yang melibatkan seorang perawi saja. Khamis annahu mawdu' qalu al-Hakim. Yang kelima, Hakim menyebutnya sebagai hadis yang maudhu', iaitu hadis yang palsu. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Akila binti Mu'afazil, nombor metrik 060801. Pada hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya yang sebentar tadi, iaitu Saniyan Raddu al-Mujizina adillah li jama' fi safar ala adillah al-ma'ani'ain. Alright, kita tengok yang pertama adalah qala fil fathi mu'ayyidan lima qalahu al-Khatabi wa aidan fa inna al-akhbar ja'a sariha bil jama' fi waqti ikhda' as-salatain wa dhalika huwa المتبادر إلى الفهم من اللفظ الجمعي. قال ومما يرد على الجمع الصوري جمع التقديم وسيأتي. وقال الليث وهو مشهور عن مالك أن الجمع يتخص بمن جدي به السير. Okay, yang bermaksud apa? Beliau berkata dalam Al-Fathi menyokong apa yang Al-Khatabi berkata. Juga laporan-laporan yang datang secara jelas dengan jamak pada waktu salah satu daripada dua solat tersebut. Dan itulah yang pertama kali difahami daripada kata jamak. Okay, daripada perkataan jamak tersebutlah. Dan itulah yang datang kepada pemahaman dari jamak. Dan kata Al-Laits berkata yang masyhur oleh Imam Malik bahawa jamak itu khusus bagi mereka yang berjalan, yang mendapati mereka itu sedang berjalan ataupun bermusafir lah orang kata. Okey, dan yang kedua pendapatnya waqala Ibnu Habib yakhtasis bis-sa'iri wa yustadillu lahu bima akhrajahu al-Bukhari wa ghairi an Ibnu Umar qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina al-maghrib wal-isha' idza jadda bihi as-sayr. Wa ma qaluhu Ibnu Habib bima fi al-Bukhari aidan an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina as-salat az-zuhur wal-'asri idza kana 'ala سير ويجمع بين المغرب والإنشاء. فيفيد حديث أنس المذكور في الباب بما إذا كان المسافر سائرا محدا كما في هذين الحديثين. Okay. Dekat sini dikata maksudnya adalah Ibn Habib berkata ia khusus untuk orang musafir lah, solat jamak ni khusus untuk orang yang bermusafir, dan dia menggunakan sebagai dalil bagi mereka yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lain dari Ibnu Umar. Okay. Maksudnya digunakan dalil ini untuk menyokong nak kata jamak itu adalah khusus untuk bagi orang yang musafir. Okay. Dan Nabi Muhammad SAW juga menggabungkan maghrib dan isyak jika dia mampu berjalan, dan apa yang Ibnu Habib katakan termasuk apa yang ada dalam Bukhari juga dari Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW pernah menggabungkan solat
di antara zuhur dan asar jika baginda dalam perjalanan lah, dan baginda juga menggabungkan maghrib dan isyak. Maka hadis daripada Anas yang disebutkan dalam bab itu menunjukkan kalau kita bermusafir ataupun kita berjalan, maksudnya kita boleh jamak. Okey, kita tengok dua hadis yang dikatakan tersebut lah. So, kita boleh jamak seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah waqala al-Auza'i inna ajam'i fi safar yahtasis biman lahu uzur wa qala Ahmad wa ikhtarah Ibnu Hazmi wa huwa marwi عن مالك إنه يجوز جمع تأخير دون تقديم واستدلوا بحديث أنس مذكور في باب وأجابوا عن الحديث القاضية بجواز الجمع التقديم بما سيأتي. Di sini Al-Azwi berkata, menggabungkan solat ketika dalam perjalanan itu adalah terhad bagi mereka yang mempunyai keuzuran. Dan Ahmad berkata, dan Ibnu Hazim memilihnya juga, dan ia telah diriwayatkan daripada Malik, sesungguhnya diharuskan untuk jamak takhir tanpa takdim. Mereka menyebut hadis Anas yang disebutkan dalam bab tersebut, dan mereka menjawab hadis-hadis yang menilai keharusan untuk jamak takdim. Okey. Dan yang seterusnya, An Jabir inda Muslim من حديث طويل وفيه ثم أذان ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا وكان ذلك بعد الزوال وقد استدل القائلون بجواز جمع التقديم والتأخير في السفر بهذه الحديث وقد تقدم ذكره وأجاب المانع من جماع التقديم عنها بما تقدم من الكلام عليها وقد عرفت أن بعضها صحيح وبعضها حسن وذلك يرد قول أبي داود ليس في جمع التقديم حديث قائم وأما حديث ابن عمر فقد استدل به من قال باختصاص رخصة جمع في السفر بمن كان سائرا لا نزيل كما تقدم. Okay. Dan bermaksud dari Jabir menurut Muslim dari hadis yang panjang ini di mana kemudian dia azan, kemudian dia iqamah dan dia solat zuhur, kemudian dia mendirikan iqamah dan dia solat asar dan dia tidak menghubungkan solat di antara kedua-dua tersebut iaitu solat zuhur dan solat asar, dan itu adalah selepas tengah hari. Mereka yang mengatakan keharusan untuk solat jamak takdim dan jamak takhir semasa dalam bermusafir. Dengan itu, hadis-hadis ini mereka telah menyebut apa yang di atas dan menjawab dari mereka yang menghalang daripada solat jamak takdim yang telah disebut dalam perbincangan sebelum ini dan dapat dikenal pasti bahawa sebahagian yang sahih dan sebahagian yang hasan ini membalas kata-kata daripada Abi Daud tidak ada jamak takdim di dalam hadis yang sedia ada. Adapun hadis daripada Ibnu Umar, beliau menukilkan sebagai dalil, ia dipetik sebagai bukti oleh mereka yang mengatakan penghususan rukhsah jamak dalam bermusafir adalah bagi mereka yang berjalan kaki dan tidak turun seperti yang dinyatakan dalam sebelum ini. Seterusnya, al-qawlu bi-jawazi al-jam'i baina as-salatayn fi as-safar wa akhadhu bi-zahir al-hadith wa huwa amru al-mutabaddar al-fahmu wal-hamlu ala al-jam'i as-suri akhadha bil-khilaf az-zahir wa huwa fasidun li wajhaini. Bermaksud mengatakan diharuskan untuk menggabungkan jamak di antara dua solat semasa dalam bermusafir adalah mengambil makna yang zahir daripada hadis tersebut, dan ia adalah perkara yang mudah untuk difahami dan beban pada jamak kiasan diambil berbeza dengan yang jelas yang tidak sah kerana dua sebab. Yang pertama, mari kita lihat ihdahuma annahu qad jaa الخبر صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمعهما في وقت أحدهما وهو ما يستفاد من رواية مسلم من حديث أنس. Okey, pertama, salah seorang daripada mereka bahawa perkhabaran tersebut datang secara terang-terangan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW sedang mengumpulkan mereka pada masa salah seorang daripada mereka, iaitu apa yang dipelajari daripada riwayat Muslim dan juga daripada hadis Anas. Yang kedua, sanahuma kana al-jam'u ruhsah walau kana mahmulan alayya al-jam'i as-suri lakin ashadda dhayiqan wa a'dhama harajan min al-atyan li kulli salatin fi waqtiha. Yang kedua, solat jamak itu adalah ruhsah walaupun ia jamak suri. Okey, jamak suri iaitu solat jamak suri ini bermaksud adalah melewatkan solat pertama ke akhir waktu yang dan menyegerakan solat yang kedua pada awal waktu. Dia macam ni, kita solat di akhir-akhir zuhur waktu nak masuk asar. So solat asar tu kita akan solat di awal waktu. Itu maksud solat jamak suri. Okey, inilah yang menggambarkan seperti jamak dalam satu waktu tetapi waktu tersebut adalah waktu yang berbeza. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Syafiqah binti Wan Muhammad Tarmizi, nombor matrik 060826. InsyaAllah dalam video ini saya akan menerangkan tentang pandangan yang rajah bagi tajuk Al-Jama' Baina Salataini fi Safar. Jadi, kita lihat kepada slide yang pertama.
وقد روي أن الخطابي أنه لا يصح حمل الجمع مذكور على الجمع السوري لأنه يكون أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه الخاصة فضلا على الأمة. Jadi maksudnya telah diriwayatkan oleh Al-Khitabi bahawa tidak boleh menyebut jamak yang dibincangkan sebelum ni sebagai jamak suri. Kerana apa? Kerana jamak suri ni ia lebih menyusahkan kita daripada kita solat tepat pada waktunya. Kemudian qalahu al-Hafiz fi al-Fath anna qawluhu sallallahu alaihi wasallam li'alla tahruj ummati yuqaddihu fi hamluhu 'ala al-jami' as-suri li'anna al-qasdu ilaihi la yakhillu an haraj. Berkata Al-Hafiz bahawa tidak sesuai untuk kita meletakkannya sebagai jamak suri. Ini kerana tujuannya tidak sunyi daripada sebarang kepayahan. Jadi, istilah jamak suri ini ingin menggambarkan keadaan solat itu seakan-akan jamak, namun pada hakikatnya tidak. Sebagai contoh, dilewatkan menunaikan solat zuhur dan diawalkan pula solat asar yang mana seakan-akan dilakukan solat jamak padanya. Okey, kemudian next slide. وأجابوا عنه الشوكاني بما حاصله إن الشارع ودعاء الأوقات علامات ظاهرة يدرك بالحس لا تلتبس على أحد ولا شك أن الجمع السوري بين الصلاتين أخفى من فعلهما على غير هذا الوجه. Maksudnya, dan Asy-Syaukani mengatakan bahawa syarak telah menetapkan waktu sebagai tanda-tanda yang jelas yang boleh dilihat oleh panca indera tanpa ada kekeliruan padanya. Dan tidak dinafikan bahawa jamak suri antara dua solat itu lebih ringan daripada mengerjakannya dengan cara yang lain. Contohnya seperti solat pada awal waktu. Kemudian, وأجابوا عنه الزيلعي بأن الحرج لا يكون إلا إذا وجب التأخير إلى آخر الوقت ولم يقل بذلك أحد وإنما خير المكلف بين أن يفعلوا كل صلاة في أول وقتها وبين أن يؤخر الأولى ويقدم الثانية. Maksudnya, dan Az-Zailai menjawabnya dengan mengatakan bahawa kesusahan itu tidak berlaku kecuali apabila melewatkan solat hingga akhir waktu. Dan lebih baik bagi mukallaf itu mengerjakan setiap solat di awal waktu atau melewatkan solat yang pertama dan mengawalkan solat yang kedua. Kemudian kita lihat kepada slide yang terakhir iaitu berkenaan dengan tarjih. At-tarjihu بعد أردنا لأقوال الفقهاء وما استدلوا به تبين لنا أن الراجح هو رأي أصحاب القول الأول القائل بجواز الجمع للمسافر وذلك لقوة ما استدلوا به وحيث جوزنا له الجمع ولكن بالشروط التي ذكرتها في هامش بداية المسألة. Jadi maksudnya, selepas diteliti kata-kata fuqaha dan dalil-dalil yang berkaitan, pandangan yang rajih adalah pandangan yang pertama, iaitu dibolehkan jamak ketika bermusafir. Jadi, pandangan ini dia telah dikuatkan dengan beberapa dalil yang membolehkan jamak dilakukan. Dan mestilah perlulah mengikuti beberapa syarat yang ditetapkan untuk membuat jamak ni. Tapi apa yang lebih baik, tidak dibuatlah jamak ni sebabnya terdapat perselisihan padanya dan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengekalkan solat jamak ni dalam kehidupan baginda. Jadi apa yang boleh diringkaskan dari perbahasan ni bahawa jamak dibenarkan oleh sebab bermusafir iaitu dijamakkan antara zuhur dan asar dan dijamakkan antara maghrib dan isyak sama ada dilakukan jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, sebentar tadi kita boleh lihat dan faham mengenai hukum jamak baina solatain fi safar. Jadi, saya akan kemukakan 4 hikmah kenapa Allah syariatkan jamak solat dalam bermusafir. Yang pertama, bagi meringankan ataupun memudahkan umat Islam menunaikan solat ketika bermusafir. Yang kedua, rukhsah, iaitu tanda kasih dan anugerah serta sayangnya Allah kepada umat Islam. Yang ketiga, supaya umat Islam dapat menunaikan solat dalam apa keadaan sekalipun. Dan yang keempat, bagi menggalakkan umat Islam bermusafir tanpa meninggalkan kewajipan solat. Maka janganlah kita sebagai umat Islam meninggalkan solat 5 waktu kerana solat merupakan tiang dan tonggak agama Islam. Itu saja daripada kumpulan kami. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.